Salam sejahtera dan selamat pagi kepada Dr. Indra Utama. Nama diberi Wu Lichuo dengan nombor metrik 61747. Hari ini, pengkaji ingin membentangkan makalah yang bertajuk Pementasan Tombing Salin oleh Tausan Metodis Drama Troupe. Pengkaji ingin memulakan pembentangan dengan abstrak. Kajian ini bertujuan untuk memperjelaskan 7 unit yaitu genre dan 6 elemen dramatik Aristotle berdiri daripada plot, perwatakan, idea, bahasa, musik dan kekaguman yang terdapat dalam pementasan teater Tombing Salin yang telah dijalankan di Dewan Serbaguna Kampus Timur Universiti Malaysia Sarawak. Kajian ini merupakan sebuah kajian kualitatif. Kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mendapatkan maklumat adalah melalui data primer dan data sekunder. Data primer ini yang digunakan adalah pemerhatian, temu buah, bolan gaji selidik dan rakaman video. Data sekunder yang digunakan adalah rujukan perpustakaan dan jurnal. Sejak kesimpulannya, pementasan teater Tombing Salin ini dikategorikan sebagai sebuah teater kerana memiliki 7 unit iaitu genre dan 6 elemen dramatik Aristotle. Seterusnya, untuk bahagian pendahuluan, pada tahun 2019, Tombing Salin dipentaskan oleh penganut agama Kristian Gereja Metodis Shinto Kuching bertempat di Dewan Serbaguna Kampus Timur Universiti Malaysia Sarawak, Kota Semalam, Sarawak pada 14 Disember 2019 pada pukul 7 petang sehingga 9.30 malam. Terdapat 3 dapatan kajian yang boleh diperolehi melalui kajian ini. Dapatan kajian yang pertama adalah mengenal pasti sejarah penumbuhan Tausan Metodis Drama Troupe. Tausan Metodis Drama Troupe ini merupakan sebuah kumpulan teater yang ditubuhkan oleh Angel Gabriel pada tahun 1987 di bawah Gereja Metodis. Angel Gabriel adalah pengasas dan penasihat kepada kumpulan teater ini. Menurut informan iaitu Angel Min Ho, pada tahun 1987 sehingga 2008, kumpulan teater ini hanya berpusat di daerah sibuk. Terdapat banyak camp latihan drama telah diadakan dalam tembok tersebut. Perdataan orang ramai menggalakkan dan Angel Gabriel mula membahagikan kumpulan teater ini kepada beberapa daerah pada tahun 2009. Dengan itu, maka wujudnya kumpulan teater di Kuching, Miri, Mindulu, Sarige, dan Bintangor. Dapatan yang kedua adalah menganalisis persembahan Tombing Salin dengan menggunakan sub-unit yang terdiri daripada genre dan 6 elemen dramatik Aristotle. Untuk bahagian genre adalah Tombing Salin adalah bergenre melodrama kerana memenuhi ciri-ciri melodrama di mana pementasan ini mempunyai watak protagonis dan antagonis dapat dibuktikan di mana Xiaoya protagonis diuji dengan berbagai rintangan dan memimpikan Lina yang senasib dengannya tetapi berasal dari zaman kelahiran Yesus Kristus. Hal ini kerana Xiaoya mencuri barang kemas milik rakan sekerja syarikat Hong Kako manakala Lina mencuri barang kemas Haman. Haman merupakan antagonis. Haman ialah pemilik barang kemas yang dicuri oleh Lina. Haman mengejar dan menangkap Lina untuk mendapatkan semula barang kemas kepunaannya. Untuk bahagian plot, Tombing Salin mempunyai 4 babak. Plot merupakan plot dramatik dan mempunyai kesinambungan dan penceritaan di mana kisah pada setiap babak bersambungan secara kronologi. Latar masa untuk perjalanan cerita Tombing Salin berlaku dalam 2 hari yang berlainan di mana babak 1 hanya berlaku dalam dunia realiti, manakala babak 2 sehingga babak 4 berlaku dalam kedua-dua dunia realiti dan dunia mimpi.
Seterusnya, untuk bahagian watak dan perwatakan. Xiaoya adalah protagonis, merupakan seorang pelajar sekolah menengah berumur 17 tahun yang hidup pada abad 21. Belajar sambil bekerja untuk menabung pelajaran hidupnya. Lina adalah tetragonis, merupakan seorang wanita yang hidup pada zaman kelahiran Yesus Kristus. Pengurus merupakan tertiary karakter, merupakan seorang wanita yang berdedikasi dan profesional serta tegas terhadap pekerjaannya. Hidup pada abad 21. Julen ialah dinamik karakter, merupakan seorang pembantu pengurus dan hidup pada abad 21. Dia juga merupakan rakan sekerja Xiaoya. Xiaomei dinamik karakter, merupakan rakan sekerja Xiaoya dan hidup pada abad 21. Pekerja A merupakan dinamik karakter, merupakan rakan sekerja Xiaoya dan hidup pada abad 21. Haman antagonis ialah bos kepada orang suruhan A dan orang suruhan B. Haman hidup pada zaman kelahiran Yesus Kristus. Orang suruhan A dan orang suruhan B merupakan static karakter, di mana mereka hanya sebagai pengikut setia Haman yang hidup pada zaman kelahiran Yesus Kristus. Untuk bahagian idea, Tombing Salim kaya Angel Imi Hook memperolehi idea yang diinspirasikan daripada sebuah kisah benar. Yu Yating yang kini telah berjaya menjadi seorang pengurus bank. Beliau berasal dari keluarga yang miskin dan terpaksa belajar sambil bekerja demi menilai kehidupannya. Kerana kesebidawan, beliau mula mencuri barang kemas, malah perbuatannya dikabuli dengan wajah yang cantik dan sikap yang baik sehingga orang tidak melucurigainya. Pada suatu hari, Yu Yating dibawa oleh kawannya ke gereja dan mengenai Yesus Kristus. Yu Yating mula menganuti agama Kristen dan mengetahui semua kisah yang tercatat dalam kitab suci Injil. Dalam kitab suci Injil Yohanes bab 8 ayat 1 hingga 11, kisah mengenai seorang wanita yang tertangkap basah ketika berzina setelah dimaafkan oleh Yesus Kristus. Mesej yang disampaikan melalui kitab suci Injil Yohanes 8 ayat 1. Mesej yang disampaikan melalui kitab suci Injil Yohanes bab 8 ayat 1 hingga 11 ini adalah bertaubat, yaitu wanita bertaubat atas kesilapan yang dilakukan. Kisah wanita ini mengubah kehidupan Yu Yating yang mencuri barang kemas. Seterusnya, untuk bahagian bahasa pula, naskah Tombing Salim kaya Angel Imi Hook disampaikan oleh pelakon kepada penonton secara berdialog menggunakan bahasa Mandarin dalam ayat-ayat pertuturan seharian yang mudah difahami. Seterusnya, untuk bahagian di samping itu, untuk bahagian musik, terdapat 4 buah lagu dipasang secara playback dalam pementasan teater Tombing Salim untuk keempat-empat babak. Tajuk lagu babak 1 adalah menangkap penculik. Lagu babak 2 pula bertajuk Saya Tidak Mahu Mencuri Lagi. Lagu babak 3 diberi tajuk Apa Yang Patut Saya Lakukan. Dan tajuk lagu babak 4 adalah Hidup Semula. Kesemua lirik lagu ini diciptakan oleh Angel Imi Hook, manakala komposer lagu merupakan ciptaan Angel Chisholm. Untuk bahagian kekaguman ini meliputi beberapa aspek, iaitu set dan blos, kostum, tata cahaya, tata rias dan special effect ataupun kesan khas. Bahagian tata cahaya, Tombing Salim menggunakan tata cahaya seperti general light, bola air putih, pencahayaan biru dan cahaya lampu. Dalam persembahan Tombing Salim ini, general light digunakan semasa suasana abad 21 dan babak 1, babak 2, babak 3 dan babak 4. General light berfungsi untuk menerangi suasana yang ada di dalam pejabat pengurus.
Spotlight budaya digunakan dalam pementasan teater Tomping Salient semasa laku menangkap pencuri dalam babak 1. Spotlight budaya ini berfungsi untuk memfokuskan bahagian yang inginkan penonton memberi tumpuan perhatian kepadanya. Manakala pencahayaan biru berfungsi untuk menunjukkan suasana yang memaparkan emosi kesedihan. Okey, untuk seterusnya, teknik bayang-bayang digunakan dalam babak 2 sehingga babak 4 melalui cahaya lampu. Tujuan teknik ini adalah untuk menunjukkan peristiwa yang berlaku pada zaman silam di mana Lina yang ditangkap oleh Haman dan dilontarkan batu oleh orang ramai melalui skrin. Untuk bahagian tata rias merupakan bahagian yang diperlukan oleh pelakon-pelakon semasa persembahan Tomping Salient supaya dapat dilihat dengan jelas. Sebagai contoh, tata rias Xiaoya dan Lina telah ditunjukkan melalui gambar. Untuk bahagian kesan khas, satu kesan khas iaitu asap digunakan untuk menunjukkan peralihan dunia realiti dengan mimpi semasa pertemuan Xiaoya dengan Lina, Haman dan orang suruhan A dan orang suruhan B dalam babak 2, babak 3 dan babak 4 melalui sebuah mimpi dan Tomping Salient adalah penggunaan smoke machine. Sekarang ni adalah untuk melumuskan bentuk persembahan Tomping Salient oleh Dasun Metodis Tuan Macu ini merupakan dapatan ketiga. Teater Tomping Salient oleh Dasun Metodis Tuan Macu adalah sebuah pementasan teater yang bersifat konvensional dan telah dipentaskan di atas pentas prosenium iaitu pentas berbingkai. Naskahnya menepati kecilian genre melodrama. Plot penceritaan berbentuk dramatik dan mempunyai kesinambungan dalam penceritaan di mana kisah pada setiap babak bersambungan secara kronologi. Watak dan perwatakannya terdiri daripada watak protagonis, tetragonis, tertiary karakter, dinamik karakter dan antagonis. Idea bahasa kaya yang dihasilkan oleh Imihu tertitik tolak daripada kisah hidup seorang kenalan yang bernama Yatin dan ayat kitab suci Injil Yohanes bab 8 ayat 1 hingga 11. Bahasa yang digunakan dalam pementasan Tomping Salient kaya Angel Imihu disampaikan oleh pelakon secara dialog menggunakan bahasa Mandarin dan gaya bahasa mudah difahami kerana menggunakan gaya bahasa pertuturan seharian. Penggunaan muzik dalam pementasan ini dicipta oleh komposer Angel Sison. Lirik lagu diciptakan oleh Angel Imihu untuk menceritakan isi kandungan dan setiap babak. Tajuk lagu babak 1 adalah menangkap pencuri. Lagu babak 2 pula bertajuk Saya Tidak Mahu Mencuri Lagi. Lagu babak 3 diberi tajuk Apa Yang Patut Saya Lakukan. Dan tajuk lagu babak 4 adalah Hidup Semula. Kekaguman dalam pementasan ini melakumi aspek set dan pros, kostum, tata cahaya, tata rias dan special effect ataupun kesan khas. Tibanya masa untuk pengkaji memberi kesimpulan dan juga cadangan. Tomping Salient adalah sebuah pementasan teater kerana mempunyai genre dan 6 elemen dramatik aristotel. Teater adalah sebuah media pengajaran yang berguna dalam mendidik amalan nilai yang baik dalam kehidupan seharian seorang yang bergelar Kristian. Nilai-nilai lain yang diperolehi dalam pementasan ini adalah memaafkan orang yang melakukan kesilapan terhadap diri kita kerana Yesus Kristus dan pengurus telah memaafkan kesilapan yang dilakukan oleh Xiaoya dan Lina. Dengan ini, teater adalah media pendidikan yang berkesan dalam menyebarkan ajaran agama Kristian melalui Tomping Salient untuk penganut Methodist Church. Untuk bahagian cadangannya adalah kajian tentang penggunaan teater dalam penyebaran agama yang lain di Sarawak perlu dijalankan. Topik ini belum dikaji secara menyeluruh. Adalah menjadi langkah yang wajar untuk melaksanakan kajian-kajian seperti ini untuk tujuan dokumentasi dan memperkembangkan kajian dalam bidang teater khususnya di negeri Sarawak. Terima kasih kerana menonton pembentangan ini. Sekian, terima kasih.